Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni kita akan terus sambung features-features yang ada pada akaun syarikat daripada tengok dia punya agent list, semua ejen-ejen yang berdaftar di bawah syarikat yang sama, sub company list. Jadi kita boleh tengok daripada level 1 sampai level 5 siapa yang ada di bawah kita, syarikat mana yang berdaftar di bawah kita. Dan kemudian kita boleh tengok commission untuk ejen dan juga company commercial report. Okay, selepas kita dah tengok dua-dua ni, kita boleh pula pergi tengok untuk buat payment slip kepada kita punya ejen. Maksudnya daripada syarikat, daripada satu tarikh ke satu tarikh, diorang kena buat pembayaran. Jadi kita akan go through dia punya proses lah. Okay, first kali kita masuk balik company yang kita daftar tadi. Untuk detail yang lebih lagi, sementara kita demo ni, nanti saya akan tunjuk sekali syarikat-syarikat lain yang telah didaftarkan dekat dalam akaun yang sama lah. Jadi kita akan boleh go through kejap lagi daripada segi features multi level. Okay. Dekat sini kita dah masuk dashboard untuk sales report untuk company. Di bahagian sales report ni cuma untuk follow up dengan booking daripada purchaser yang dibuat daripada kita punya agent lah. Okay, so sekarang ni kita terus pergi dekat bahagian company commission pula. Okay, di bahagian company commission, kat sini kita boleh tengok company punya statistik dia lah, dia punya graph dan sebagainya, performance index dan sebagainya. Kat sini kita nampak yang company ni baru ada satu personal sales daripada agent dia sendiri. Kalau contohnya dia ada sub company, contohnya company demo 001 ni ada company 002 yang buat jualan melalui agent mereka. Company demo 001 ni akan dapat benefit dan dia akan nampaklah kat sini akan ada penambahan daripada sub company punya sales. Sebab ni company punya commission report. Sekejap lagi kita akan go through sikit macam mana rupa company report yang ada data. Yang ni disebabkan baru ada satu saja pembelian, jadi kita tak boleh nak nampak sangat data dia untuk buat filtration dan sebagainya lah. Okay, dekat bawah ni kita boleh nampak untuk company boleh buat semakan daripada satu tarikh ke satu tarikh untuk tahu berapa amount commission yang diorang dapat. Diorang boleh tengok commission level daripada level yang mana yang lagi banyak, sama ada daripada pembelian penjualan sendiri ataupun daripada penjualan company downline lah. Okay, dekat bawah ni kita nampak order ni dihasilkan oleh company demo Musang King World. Okay, jadi company demo Musang King World ni adalah nama bagi company demo 001 ni lah. Okay, package adalah type C, dibayar deposit payment oleh purchaser. Level adalah personal, yang maksud syarikat ni punya agent sendiri yang buat penjualan, dan commission yang dibayar oleh HQ lah bersamaan RM50. Dan ni tarikh dia. Okey, dekat sini kita ada akaun lagi satu di mana company ni agent dia dah buat sales selama 15 hari. Jadi kita boleh tengok dia punya agent commission report lebih detail daripada yang asal yang kita baru buat tadi itulah, daripada akaun yang tadi. Yang ni kita boleh nampak dia punya donut chart. Okay, penjualan personal sebanyak 15 dan juga commission yang diberikan oleh sub agent daripada level 1, level 2, level 3. Dan kita boleh nampak dia punya sales performance graph untuk bulanan. Okay, dekat sini kita boleh filter date untuk setiap bulan untuk kita tengok rekod performance sales untuk company, dan juga untuk kita benchmark dan juga tengok rekod sales bagi setiap agent lah. Okay, sama ada bulan ni dia lebih tinggi daripada sebelum ni dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok dekat bawah ni
untuk 6 level commission dan total commission untuk semua ejen. Okay, bila kalau kita filter by satu nama ejen nanti, dia punya reward dan amount akan bertukar mengikut ejen tu lah dan juga mengikut tarikh. Okay, kita boleh nampak kat sini daripada tarikh pembelian, ada daripada personal sales. Okay, kita boleh tengok kat sini dia punya penjualan daripada user Ridwan Shah 005 ni personal RM2.5, dan kemudian dia punya upline 004, 003, 002 terima benefit sebanyak 3 level, sebab company ni bagi reward untuk 3 level ke atas bagi setiap pembelian. Okay, kita tengok personal sales untuk deposit dia dapat sebanyak RM2.5, untuk 004 dia dapat RM1.5, RM1.50. Okay, ini adalah bergantung daripada syarikat tu sendirilah yang membuat percentage multi level, berapa amount yang diorang nak set. Kita boleh tengok kat sini, ni semua dalam under order yang samalah, satu order. Okey, dekat atas ni pula kita boleh nampak by dia punya order number. Okey, untuk user ni dia buat personal sales dan dia tak ada upline, jadi semua commission cuma satu level sajalah. Melainkan kalau dia ada upline, dan upline dia akan receive commission juga. Okay, kita boleh search kat sini by agent name. Kalau kita search nama agent ni daripada tarikh awal bulan sampai pertengahan bulan. Okey, katakan kita nak buat pembayaran yang pertama pada agent. Okay, bila lepas kita dah search, semua data akan difilter mengikut kita punya entry kat bawah ni. Kalau kita masukkan nama agent untuk yang Ridwan Shah 7 ni dan juga tarikh daripada 1 sampai 15 hari bulan, kita nampak dia punya performance lah dan berapa yang perlu kita bayar kepada kita punya agent. Okay, dekat bawah ni kita boleh nampak dia punya full record, dah tak bercampur dengan user-user lain lah. Okay, so ni untuk commission evaluation bagi company to agent lah, untuk calculate commission yang perlu dibayar kepada agent. Okay, kita kembali ke akaun yang baru, akaun yang asal yang kita create tadi, dan kita akan proceed pergi ke bahagian payment statement lah. Kita tengok macam mana kita nak buat pembayaran kepada agent, daripada company nak buat pembayaran kepada agent. Okay, bagi proses flow syarikat, daripada mula kita start tadi, kita register company daripada mula, dan kemudian kita set up produk punya commission rate. Lepas tu kita share kita punya referral ID kepada agent. Agent buat pendaftaran dan masukkan purchaser baru, dan agent buatkan satu produk purchase list untuk purchaser lah, dan kemudian purchaser login masuk dan buat pembayaran. Kita ada tengok dia punya step daripada sekiranya dia lulus pembayaran ataupun gagal. Selepas complete saja lulus pembayaran tu, commission akan terus masuk di dalam reporting agent dan juga company lah. Okay, selepas masuk saja amount di dalam record, company dah boleh buat pembayaran kepada agent. Tapi pihak HQ akan membuat bayaran kepada company daripada 1 hari bulan sehingga 15 hingga ke hujung bulan, iaitu 2 kali sebulan. Jadi diadvisekan bagi company menggunakan waktu pembayaran yang sama supaya untuk menyenangkan dua-dua pihak lah. Untuk agent dan juga company, bila terima saja payment daripada pihak HQ, boleh terus buat direct payment kepada agent lah. Okay, so
first kali selepas sahaja komisen tu dah diterima, kita boleh semak balik dekat dalam kita punya komisen, dan selepas kita buat semakan, kita boleh buat payment lah. Itu kita punya step sekarang ni. Kita boleh search agent yang ada dekat dalam kita punya platform untuk buat pembayaran, dan kemudian kita boleh set dia punya waktu tarikh ya, untuk dapatkan dia punya amount commission yang perlu dibayar. So basically untuk company buat pembayaran, dah ada detail dari agent dekat sini, dah ada detail untuk tarikh, amount, dan juga untuk setiap agent lah. Bila kalau dah buat semakan semua, boleh check balik daripada agent commission dan juga company commission punya reporting untuk pastikan amount tu tepat. Dan kemudian kita boleh tengok kat sini amount yang perlu dibayar. Kita buat pembayaran secara online banking dan sebagainya. Selepas kita buat pembayaran, kita akan upload gambar. Kat sini saya masukkan contoh saja, bank statement ataupun deposit punya payment lah, payment slip. Disebabkan ini adalah salah satu bukti untuk syarikat menunjukkan yang kita dah buat pembayaran kepada ejen lah. Ejen boleh semak semula daripada dia punya bahagian listing payment statement, dan boleh refer balik dekat agent commission untuk diorang buat semakan sama ada amount yang dibayar oleh pihak syarikat betul atau tak. Sebab bonus dan semua commission yang dikira di dalam sistem ni adalah berdasarkan pembayaran daripada purchaser lah. Selepas kita dah masukkan semua detail ni, jika kita submit. Selepas submission untuk kita punya payment statement ataupun kita punya proof of payment, kita boleh tengok dekat ini kita ada lagi beberapa features yang kita boleh go through. Salah satu dia adalah company list punya genealogy. Kita boleh nampak siapa yang ada dekat dalam kita punya platform lah, yang level 1, level 2, level 3 dan sebagainya. Sama juga dengan yang agent. Kita boleh nampak semua siapa-siapa sahaja yang register di bawah company punya referral link lah, company ataupun agent. Dekat bawah ni kita ada nampak beberapa lagi icon dan juga button untuk kita pergi navigate page-page yang tersedia di dalam platform MK World untuk membantu agent dan juga company menggunakan platform virtual office ni lah. Kami daripada pihak MK World akan masukkan video tutorial bagi setiap step untuk menggunakan platform, dan juga untuk marketing tools akan disediakan oleh pihak MK World untuk memudahkan ejen untuk membuat penjualan dan juga untuk menarik ahli baru untuk masuk dekat dalam platform lah. Kat contact support ni akan directly contact dengan kita punya webmaster. Jadi sekiranya ada apa-apa isu di dalam platform, boleh contact direct dengan kita punya webmaster untuk buat laporan bagi sebarang masalah yang dialami semasa menggunakan platform ni lah. Dan boleh contact kami punya webmaster dengan menggunakan button contact support untuk mendapatkan sebarang bantuan sekiranya ada apa-apa masalah emergency lah. Terusnya kita akan pergi ke akaun company yang lagi satu yang mempunyai downline sub company serta mempunyai lebih banyak data agent, supaya kita boleh tengok macam mana dia punya agent list dan juga untuk dia punya multi level view tu lah.
Okay, untuk bahagian company list dan juga agent list, kita akan guna company IE Digital untuk buat semakan. Okay, kita go through dengan company list dulu. Okay, di company list ni, kita boleh lihat semua downline sub company yang ada, yang dibawa oleh kita dan juga dibawa oleh orang-orang downline kita lah. Okay, contohnya kalau kita bawa MK World Tijari ni masuk bawah kita, dan MK World Tijari ni bawa orang baru dan seterusnya sampai 5 level lah. Okay, dan kita akan tengok di bahagian agent list. Di bahagian agent list pula, untuk semua agent yang berdaftar dekat dalam platform MK World di bawah syarikat IE Digital akan terus masuk directly dekat dalam dia punya listing ni lah, walaupun bukan directly refer by registration agent link daripada syarikat. Kalau agent-agent dibawa oleh agent lain tapi masih berada di dalam company yang sama, list akan keluar terus dekat sini lah. Untuk bahagian company punya section, rasanya kita dah go through. Untuk bahagian company punya section, kita dah go through semua feature yang ada. Okay, saya akan tamatkan video di sini dan akan sambung untuk buat video penerangan di bahagian agent. Okay, macam mana dia punya proses flow, semua features yang ada di dalam agent punya account lah. Okay, so far untuk video ni kita akan tamatkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.